Alia, Syafiq juga. Okey, okey. Ya. Jangan lupa letakkan arah. Okey, so Alia. Okay, Alia. Okey, Alia ada backup dekat bawah. Okey, good. Aini tak ada arah. So tak ada arah, jawapan dia salah Okey, mesti letakkan magnitude dan juga arah lah. Okey, so mari kita lihat apakah jawapan bagi soalan ini. So cikgu rasa kamu senang je nak dapat ni kan. Okey, so samalah dia punya caranya adalah F. Okey, sama dengan 12 Newton. Okey, kamu punya ni skrin ni, cikgu rasa cikgu punya skrin ni terus sikit. Kamu nampak ke cikgu tulis apa? Okey, so 12 Newton tambah 15 Newton. Pastikan unit jangan dilupa. Okey, 12 tambah 15, so kita dapat 27 Newton. Oleh kerana kedua-dua dayanya adalah ke kanan, maka daya paduan juga adalah ke kanan. So 27 Newton ke kanan. Okey, good job. Bagus kepada yang telah mendapatkan jawapan yang betul. Okey, so yang ni senang. Memang easy ni memang level senang. Kalau main game tu yang ni first lah yang macam boleh skip dia punya tutorial. Okey, seterusnya kita pergi ke okey, kita pergi ke situasi yang kedua buku teks kamu. Okey, cikgu rasa cikgu punya ni macam slow sikit Okey, situasi kedua iaitu daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang bertentangan. Okey. Baik, situasi kedua. Okey, cikgu tak pastilah kamu boleh nampak tak share screen yang cikgu share. Sekarang kita pergi ke buku teks. Sebab dekat screen cikgu ni masih lagi yang latihan tadi. Okey, so cikgu harap kamu boleh kita sendiri kita pergi ke situasi kedua, rujuk buku teks kamu, muka surat 4. Okey, situasi kedua iaitu dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah bertentangan. Okey, masih lagi dua daya. Cuma sekarang ni adalah yang berbezanya adalah arah yang bertentangan. Okey, so contoh yang diberikan adalah kita ada 8 Newton dan juga kita ada 6 Newton. So katakanlah FA kita adalah 8 Newton dan FB kita adalah 6 Newton. Dan kalau kita lihat 8 Newton ini FA kita bertindak ke arah bergerak ke kiri, manakala FB kita adalah bertindak ke arah kanan. Jadi FA adalah negatif manakala FB kita adalah positif. Okey, jadi caranya adalah sama juga macam yang situasi satu tadi, cuma bezanya sekarang adalah kita mesti negatifkan 8 Newton. Kenapa kita mesti negatifkan 8 Newton? Sebab 8 Newton itu bertindak ke arah kiri. Okay, sebab dekat sini kita dah andaikan daya ke kanan kita adalah positif. Jadi oleh kerana kanan dah positif, jadinya kita oleh kerana ke kanan tu dah positif, jadi ke kiri kita mestilah negatif. Sorry, cikgu terkeluar. Okay. So, jadi kat sini daya paduannya adalah 2 Newton. Kamu lihat kat sini magnitude. Bila dia tulis magnitude, dia tak ada pun letak negatif. Sebab magnitude dia hanya nombor sahaja. Nilai daya paduan tersebut. Okay. Tapi bila kita nak masukkan arah, bila kita nak masukkan arah daya,
kita tahu ke kiri sebab kita dah dapat daripada asalnya kita dah dapat negatif dekat sini. So bila kita dah dapat negatif maksudnya ke kiri. Okay. Jadi cara tulis ni adalah daya paduan sama dengan 2 Newton ke kiri ataupun F sama dengan negatif 2 Newton. Okay, yang bawah ni adalah ilustrasi lah ataupun cara melukis arah daya paduan tersebut. Okay. So sekarang kita pergi ke aktiviti 1.2 kita. Kita pergi kepada situasi yang kedua. Dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang bertentangan. Okay, kita ada 12 Newton dan 15 Newton. Okay, sama juga cikgu bagi masa kamu 1 minit untuk selesaikan masalah ini. Okay, kita nak tentukan magnitude dan arah daya. So make sure jawapan kamu mesti ada magnitude dan juga arah. Okay, 1 minit kamu bermula sekarang. Okey, kita dah ada jawapan. Afikah 3 Newton ke kanan. Betul ke cikgu? Sabar, kita belum kira lagi. Okey. Hakim pun cakap 3 Newton ke kanan. Okey, Alia 3 Newton ke kanan. Syafiq pun 3 Newton ke kanan. Okey, mari kita kira. Okey. So kaedah dia sama juga tadi, masih lagi menggunakan rumus yang sama. Cuma kita kena tentukan yang mana positif, yang mana negatif. Okey. So macam biasa kita andaikan ke kanan adalah positif manakala ke kiri adalah negatif. Okay, so 15 tu positif manakala 12 Newton adalah negatif. Okay, so F sama dengan negatif 12 Newton tambah 15 Newton. Okay, kalau tak nak dramatik macam ni, boleh buat 15 Newton tolak 12 Newton. Kenapa cikgu tak nak gunakan yang ini? Sebab cikgu takut kamu keliru. Sekejap tambah, dekat atas ni tambah, dekat bawah ni pula tolak. So dia mengelirukan anda. Jadi yang betulnya adalah positif atau negatif tu sebenarnya adalah bergantung kepada kita punya arah. Okay. So kat sini kita dah nampak dah positif, maka dia adalah 3 Newton ke kanan. Okey, bagus. Jadi semua orang dah faham, dah tahu macam mana untuk kira situasi yang kedua. Sekarang kita pergi ke situasi yang ketiga. Situasi ketiga ni lebih mencabar. Okey, situasi ketiga, buku teks kamu muka surat 5. Okey, kita ada dua daya. Masih lagi dua daya yang bertindak ke atas satu objek pada arah yang berserenjang. Pada arah yang berserenjang. Berserenjang maksudnya perpendikular. Iaitu dua daya ni, contohnya kita ada F1 dan F2. Dan dia ada sudut di antara F1 dan F2 iaitu sebanyak 90 darjah. Contoh yang diberikan adalah andaikan dua daya sebagai sisi bagi sebuah segi empat. Kita ada 8 Newton yang bertindak ke kanan dan kita ada 6 Newton daya yang bertindak ke atas. Tadi kita belajar kanan-kanan, kiri kanan. Sekarang atas dan kanan. Dia berserenjang. Ada dua daya yang berserenjang. Okey, so kita gunakan cara ini iaitu yang mana kita lukis. Kita gunakan lukisan. Okey.
Lengkapkan gambar rajah segi empat dengan sisinya terdiri daripada dua daya yang saling berserenjang. Okey. Cara kamu nak lukis untuk yang nombor 3 ni, kamu tak boleh lukis sebarangan. Kamu mesti lukis secara berskala. Okey, berskala maksudnya kalau berskala maksudnya kena gunakan ukuran yang betul. Tak boleh kamu suka hati je nak lukis panjang mana. Okey, baik. Kita tengok contoh yang kita buat tu. Okey, contohnya. Okey, tadi apa soalan dia? 6 dan 8 6 Newton. Okey, kita ada satu 6 Newton ke atas dan satu lagi 8 Newton. Okey, dan sudutnya 90 lah. Ini adalah kita punya soalan kita. Okey, jadi caranya adalah pertama, kamu mesti tetapkan skala. Skala untuk kamu nak lukis. Kamu mesti lukis secara tepat tak boleh lukis suka hati, tak boleh lukis freehand, mesti guna pembaris. Okey, jadi tetapkan berapa skala yang kamu nak guna. Okey, contohnya kalau kita nak guna 1 cm bersamaan 1 Newton. Okey, 1 cm bersamaan 1 Newton. Okey, jadi ambil pembaris. Okey, ambil pembaris. Maka berapa? 8. Sebabkan dia 8 Newton, so dekat bawah ni adalah 8 lah. So, okey, gariskan dengan lurus. Tak lurus lagi. Okey, susahnya nak luruskan dulu. Okey. Sekejap Okey, luruskan 8. Okey, 8 macam tu. Okey, kemudian kita lukis 6 Newton. Okey, so ni 8. Okey, kita lukiskan 6 Newton ke bawah. Ke atas 6 Newton ke atas bermaksud 6 cm. Okey. Okey, kamu boleh cuba buat ni dekat rumah. Okey, 6. Okey, pastikan dia betul-betul 6 macam cikgu ni dia dah terlebih kan. So, pada balik buatkan dia 6. Okey. So, bila kamu dah buat 6, so kat sini kita ada 8 cm dan kat sini kita ada 6 cm. Okey. Kemudian, langkah yang seterusnya adalah kita nak dapatkan garisan yang tengah. Okey, kalau kita lihat dalam buku teks kamu ni, dia ada satu garisan F yang dekat tengah ni kan, yang ni. Macam mana nak dapatkan yang ini? Okey. Dia suruh kita lukiskan perpenjuru segi empat tepat yang mewakili daya paduan F bagi dua daya tersebut. Okey, so sama juga kita pilih yang dekat tempat kita lukis tadi. Apa yang kamu buat adalah kamu lukis satu lagi di sebelah sana. Okey, lukis yang sebelah sini sebanyak 6 cm. Okey, so kita lukis dot. Okey, 6 cm. Okey, kemudian kita lukis yang sebelah sana pula. Okey, yang ini kita lukis 8 cm.
Okay, so mungkin yang cikgu lukis ni kurang tepat sebab kita guna apps ni. So kamu boleh buat dengan lebih tepat lah. Okay. Okay. So kita dah dapat dah. Kemudian senang je kamu ambil pembaris kamu tu. Okay. Sambungkan hujung ke hujung. Macam ni. Okay. Sambungkan hujung ke hujung dan kita dapat kita punya daya paduan kita. Okay, so ni daya paduan kita lah. So ni adalah daya paduan kita. Ni adalah F. Okay, so kita dah dapat F. Jadi macam mana kita nak hitung dia punya magnitude? So ni F dia. Cara nak hitung magnitude dia senang je. Ambil pembaris ni, kamu letak dekat garisan yang oranye tu. Ukur sukat. Okay, sukat berapa panjang ni daripada mana kamu sukat daripada hujung ni, hujung yang sebelah sini ke hujung sebelah sini. Okay, dari hujung ni ke hujung sini. Sukat yang cikgu tik warna biru ni ni daripada sini ke sini. Guna pembaris kamu untuk sukat berapa panjang dia. Sebab itulah masa kita lukis, kamu kena lukis dengan ukuran yang tepat. Tak boleh lukis suka hati, tak boleh lukis freehand. Mesti gunakan pembaris dan mesti ukurannya adalah tepat. Okey, so kat sini kita lihat dia adalah 10 cm. Okey, jadi oleh kerana 1 cm bersamaan 1 Newton, kita dah tentukan tadi. Jadi daya paduan kita sama dengan 10 Newton. Okey, itu cara dia. Cara yang kita gunakan, kita lukis. Okey. Kalau tak nak lukis, cikgu, tak nak lukis lah cikgu, malas. Ataupun kamu tak ada pembaris waktu tu, tak nak lukis. Sebab kadang-kadang lukisan ni dia perlukan ruangan yang besar. Okay, ataupun pembaris yang panjang. Okay. Kamu boleh gunakan cara lain yang diajar dalam buku teks kamu tu, kita nak gunakan teorem Pythagoras. Okay. Kita lihat dekat sini 8 cm arahnya adalah ke sana, manakala 6 cm adalah arahnya ke atas. Okay. Satu arah ke kanan, satu lagi arah ke atas. Okay. Kita lukis segitiga. Satu arah ke kanan. Okay. Dan pastikan ke atas ini dia tertib, dia mengikut, dia bersambung dengan 8. Yang ni 8 kan, ini 8 cm. So 6, yang ini 6 cm. Pastikan dia bersambung dekat bahagian hujung ni. Kalau kita tengok soalan asal, dia tak bersambung. Dia pergi satu ke atas, satu ke bawah. Dia sambung dekat sini tapi anak panah dia tu, arah dia tu tidak bersambung. Kamu mesti lukis arah dia tu bersambung. Maksudnya arah dia tu mengikut tertib. Faham tak? Kalau yang soalan ni, kalau ikut soalan asal yang ini soalan asal. Soalan asal dia, arah dia tu terkeluar kan? Satu ke atas, satu ke tepi, ke kanan. Tak ada kesinambungan. Untuk dapatkan gunakan teorem Pythagoras tu, kamu mesti mesti jadikan dia 90 darjah kat sini, tapi arah dia tu, daya dia tu mesti bersambung. Okay, lepas dah arah dia bersambung dah tertib dah tertib, dia mesti tertib kat sini. Maksudnya yang ni pergi sambung, dia macam litar. Yang kita belajar litar elektrik tu. Okay, lepas tu kita ada daya paduan dia. So daya paduan dia dekat sini lah. Ni F dia. Okay. Bila dah bentukkan segitiga macam ni, barulah kamu boleh gunakan konsep teorem Pythagoras. So nak dapatkan F sama dengan punca kuasa 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. So kita akan dapat 10 Newton. Okay, ni cara kita gunakan teorem Pythagoras. Tapi sebelum gunakan teorem Pythagoras, kamu mesti buat ni dulu.
buat segitiga ni dulu. Selepas segitiga ini berjaya dibuat, barulah kamu boleh gunakan teorem Pythagoras. Kalau tak dapatkan segitiga ini, maka tak boleh gunakan. Kalau tak boleh, tak tahu nak buat segitiga ni, tak ada masalah, buat lukisan. Okay, buat lukisan yang macam F ni. Okay, so kita dah dapat dah magnitude. Kedua-dua cara kita dah dapatkan magnitude. Sekarang kita nak dapatkan arah. Macam mana kita nak bagi tahu arah F ni ke sana? Ni dia ke sana. Jadi caranya adalah dengan kita menentukan berapakah sudut theta di sini. Berapakah sudut theta dekat sini. Okey. So cara untuk tentukan theta ni, kita boleh guna dua cara. Yang pertama, kamu gunakan protector. Gunakan protector. Tapi guna protector tu untuk gambar rajah berskala sahaja. Okay, ambil protector. Okay, letak dekat tempat yang kita tadi tu. Pastikan kosong, okay 90, okay letak macam ni. Okay, kemudian bacalah kamu punya skala tu. Okay, berapa? Kalau ikutkan yang cikgu punya ni, dia adalah 30, 35, 36, 37. Okay, so ikutkan rajah skala cikgu ni kat sini kan? Ni dia kat sini. Okay, so dekat sini, so dia adalah 37. Okay, 37 darjah. Bukan 30 darjah Celsius 30 darjah. Okay, 30 darjah. Nak letak 37.0 pun boleh. Okay, 37.0 darjah. Okay, 37.0 lah sebab kita boleh 37 je. Betul, sebabnya dia kita boleh baca sampai 1 je kan. Okay, so 37 darjah. Okay, ni cara yang pertama kita gunakan gambar rajah berskala. Kalau kita nak gunakan cara ini pula, kita nak gunakan yang segitiga kita ni, yang kita guna teorem Pythagoras tadi, maka kamu kena gunakan tangent. Okay, tangent theta sama dengan 6 bahagi 8. Okay, jadi theta sama dengan tangent negatif 1, 6/8. So kita akan dapat, tak muat dah cikgu punya ni, 36.9 darjah. Okay, kalau kita tengok sama tak kelas? Sama je. Yang ni 36.9, yang ini 37. Sama je. Jadi kedua-dua cara ni boleh digunakan kelas. Okay, tangent theta 6/8 ni, cikgu harap kamu tahu macam mana nak dapat ni kan. Cikgu dah pernah ajar kamu kan dulu kan. Cos theta kalau bersebelah saya hantu. Okay, sin theta saya bertentangan hypotenuse, tangent theta dan bertentangan dengan bersebelahan. Okay, ini theta kita. Ini kita panggil bertentangan, yang ini kita panggil bersebelahan dan ini kita panggil hypotenuse. Okay. Ini kamu dah belajar dalam matematik. Cikgu harap kamu fahamlah. Okay. Kalau gunakan gambar rajah berskala, memang kamu perlukan lebih banyak alat. Kamu perlukan pembaris, kamu perlukan protector. Kalau kamu gunakan yang ini, keadaan yang ini kelas, tak perlukan peralatan sangatlah. Tapi kamu perlukan rumus dan kamu kena faham konsep nak alih-alihkan itu. Jadi kedua-dua ini adalah cara yang boleh digunakan dan terpulang kepada kamu nak pilih yang mana. Kalau kamu yakin nak gunakan kaedah ini, boleh, silakan. Kalau rasa tak yakin, boleh gunakan kaedah lukisan. Cuma kalau kamu perasan, kedua-dua kaedah ini, kalau kamu perasan lah, kaedah teorem Pythagoras ni, kaedah yang pertama ni, dia lebih dapat jawapan yang tepat.
Sebab kita guna calculation kan. Tapi kalau yang kaedah yang kedua ni, kita dapat berdasarkan alat ukuran kamu lah. Kalau macam teorem, kalau kita guna protractor ni kan dia boleh baca sehingga dia boleh baca nombor bulat saja, dia tak ada titik perpuluhan. So sama je kedua-dua cara adalah diterima. Okay? Okay, ada soalan kelas? Okay, kalau tak ada soalan, mari kita cuba. Okay, kita berbalik kepada kita punya lembaran kerja aktiviti 1.2. Kita pergi kepada situasi yang ketiga iaitu dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang berserenjang antara satu sama lain. Okey. Cikgu bagi masa yang dilama sikit 2 minit untuk dapatkan. Tentukan magnitud dan arah daya paduan untuk dua daya yang berikut. Okey, silakan sekarang. Okey, magnitud dan daya arah daya. So cikgu bagi masa 2 minit. Kira sekarang. Okay, 2 minit kamu bermula sekarang. Okay, kalau ada soalan ataupun kekeliruan, boleh bagi tahu cikgu lah. Okay, kamu boleh gunakan dua-dua cara nak gunakan kaedah teorem Pythagoras boleh ataupun nak gunakan gambar rajah berskala pun boleh. Tak ada masalah. Kedua-duanya adalah diterima dan silalah gunakan cara yang selesa bagi anda. Okay? Okey, Syafiq dah bagi satu. Syafiq kata 13 Newton, 22.6 darjah. Okey, macam mana pula dengan yang lain? Syafiq guna kaedah apa Syafiq? Gambar rajah berskala ataupun gunakan teorem Pythagoras? Okey, guna teorem. Boleh Syafiq share dekat siapa-siapa lah, Alia ke Azrul ke, boleh share gambar dekat Telegram untuk kita tengok cara kamu selesaikan. Sejuk betul-betul ni. Okey, siapa-siapa Syafiq ke? Boleh ke ambil gambar jalan kerja yang kamu dah buat?
Alia pun boleh dekat Telegram kelas. Kita sama-sama lihat cara yang kamu dah gunakan. Kita tunggu loading sekejap Okay, so Azrul pun, Alia pun dapat jawapan yang sama. So should be itulah jawapannya kot. Okay. Okay, Afiqah pun dapat jawapan yang sama. Okay, so hopefully yang lain boleh buat Okay. Amna macam mana? Amna dengan Arisa boleh buat ke? Okay, yang lain tu boleh buat. Okay, so okay, so ni yang Syafiq buat. Okay, kita lihat kat sini. Okay, so kita ada F, kita ada kat sini Kita ada dekat sini. Okay, kita ada Fn, okay, kita ada 5 Newton dan kita ada juga 12 Newton. Okay. Okay, so apa yang Syafiq buat ni adalah dia buatkan satu lagi 5 Newton dekat sini. Okay, kita alihkan yang sebelah sini, yang dekat yang 5 Newton ni ke sebelah sana. Okay, buat segitiga, yes. Kita tak perlu lukis, bukan tak perlu lukis, perlu lukis tapi tak perlu ikut skala. Lukis tapi tak perlu ikut skala. Okay, so kita buat segitiga. Kurang tepat, bukan kurang tepat, tak perlu ikut skala tapi tak apa. Cikgu rasa Syafiq faham lah apa yang tu. Okay, so kita dah ada teorem Pythagoras. Okay, so kita gunakan, kita dapatkan 13 Newton. Okay, okay betul. Tan theta, okay. Okay, so betul, bagus. So cikgu percaya yang lain pun dapat jawapan yang samalah dengan cara yang sama, Alia dan juga Azrul dan juga Afiqah. Ada yang lain buat ni ke? Ada tak yang lain buat lukisan? Tak ada Okay. Cara yang mana yang kamu pilih tu terpulang, tak kisah. Mana-mana. Sebab ada pelajar yang ada setengah pelajar tu dia tak faham macam mana nak alihkan 5M ni ke sebelah sini. Dia tak, kadang-kadang tak dapat nak imagine. Tiba-tiba kat sini, lepas tu kita punya daya paduan tu ke sana kan. Okay. So terpulanglah kepada kamu nak guna yang mana satu. Okay. Kalau kamu selesa dengan yang itu, okay, ni siapa ni? Alia. Okay, Alia pun buat jawapan yang sama. Okay, so dalam kalau dalam exam, kamu sebenarnya tak perlu tengoklah kepada soalan tu. Kalau soalan tu adalah dalam kertas 2, so bila kertas 2, kamu kena buat segitiga ni. Okay, kalau soalan tu kertas 2, kamu kena buat segitiga yang cikgu cakap tadi ni. Yang ni kena buat untuk gunakan teorem Pythagoras. Kalau soalan tu kertas 1, suka hati kamulah kan nak buat macam mana. Tapi kalau kertas 2, make sure segitiga ini dilukis untuk gunakan teorem Pythagoras. Okay, good. So kita dah selesai situasi 1, 2, 3. Sekarang kita pergi ke situasi yang keempat. Okay, hari ni kita belajar ni je. Belajar lain tu lain kali. Belajar ni je Okay, situasi yang keempat. Okay, situasi kita yang keempat adalah sama juga dua daya yang bertindak ke atas satu objek pada arah yang tidak berserenjang. Okay, arah yang tidak berserenjang maksudnya kita punya sudut di antara dua. Okay, kita ada F2 dan F1 dekat sini. Sudut dia ni, alpha ni adalah tidak sama dengan 90. Maksudnya apa? Dia boleh apa-apa sahaja, nombor 30 ke. Okay, maksudnya alpha kat sini dia boleh 30 darjah ke ataupun 60 darjah ke.
35 darjah ke, 25 darjah ke. Suka hati dia lah. Suka hati dia nak berapa darjah kat sini. Okay, itu maksudnya untuk situasi yang keempat. Okay, so kita ada dua cara yang diberikan, iaitu yang pertama adalah kaedah segitiga daya. Okay, kaedah segitiga daya. Okay, yang ini lebih kurang macam kita buat kaedah lukis-lukis yang cikgu sebut tadi tu. Okay. Cuma berbeza, dia adalah gabungan dua-dua tu untuk kita dapatkan lukisan, dan ini mesti menggunakan skala. Tengok cara yang pertama pun dia dah cakap dah kat sini, pilih skala yang sesuai untuk melukis garis yang mewakili magnitude daya. Okay, pilih skala dulu. Macam cikgu cakap tadi lah, contohnya 1 cm sama dengan 1 Newton. Katakanlah daya kamu tu besar, macam 1000 Newton kan. Contohnya S1 ni 1000 Newton. Takkanlah kamu nak buat 1 cm 1 Newton. Kamu nak kira 1000 Newton. 1000 cm kan susah. So kamu boleh buat 1 cm sama dengan 100 Newton. Jadi panjangnya hanyalah berapa? 10 cm sahajalah. Okey. Kemudian dua, dengan menggunakan pembaris dan jangka sudut. Okey, pembaris dan jangka sudut. Lukiskan daya F1 dan daya F2 mengikut tertib untuk membentuk dua sisi sebuah segitiga. Okey. So kita dah mula-mula lukis F1. Okey, F1 macam ni. Lurus lukis F1. Kemudian dekat titik ni, titik yang sama. Okey, titik yang sama ni, lukiskan F2. Okey, macam mana kita nak tahu berapa sudut F2 ni? Pastikan alfa ni, okey, alfa ni maksudnya sudut dekat sebelah sini lah. Sudut dia sebelah sini. So kita dapatkan F2 kat sini. Okey. Apa nanti kita buat. Kemudian bila dah buat macam tu, kita lengkapkan segitiga, iaitu F dia. Lukislah F daripada hujung sini ke hujung sana. Okey, mana sisi ketiga mewakili daya paduan F. Sisi ketiga tu yang inilah. Okey, sisi ketiga yang oranye ni mewakili daya paduan F. So kita dah ada theta, jadi ukur panjang F, maksudnya ambil pembaris tu, letak dekat sini, dekat hujung ni, ke hujung ni, ukurlah berapa sentimeter ni. Ambil pembaris macam biasa, ukur berapa dan hitungkan magnitude, magnitude daya paduan menggunakan skala yang dipilih. So katakanlah kat sini kamu dapat 5 cm, kalau kamu gunakan skala 1 cm bersamaan 1 Newton, jadi kamu punya ni adalah 5 Newton lah. Tapi kalau skala kamu 1 cm bersamaan 100 Newton, jadi daya paduan kamu adalah 500 Newton. Ini sila berhati-hati. Ada pelajar yang terus dia letak 5, dia tak convert kepada daya paduan mengikut skala yang diberikan. Okey, kemudian ukur sudut theta. Maksudnya ambil protektor, letakkanlah protektor kat sini, ukurlah berapa sudut dekat sini. Semuanya kena guna alat. Okey. Seterusnya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita gunakan kaedah 4 selari daya. Kaedah segi 4 selari daya. Cara yang pertama sama je, pilih skala. Okey. Yang kedua, bezanya adalah, kamu boleh tengok beza dia. Kalau cara yang pertama tadi, arah daya mesti tertib. Ni arah daya mengikut tertib. Tapi kalau yang gunakan segi 4, tak payah tertib. Kita lukis je semula seperti asal. Cuma bezanya, kita lukis semula seperti asal kan. Bezanya adalah ini adalah mesti, sekarang ni mestilah ikut skala. Kiranya kita lukislah semula soalan tu tapi ikut skala. Lukis je semula ikut skala. Okey. Lepas tu dengan menggunakan jangka lukis, lengkapkan segi 4 selari. So kita buat guna jangka lukis yang buat ni. Saya rasa kamu pernah belajar kan cara nak guna
jangka lukis dekat hujung tu. Tapi sebenarnya kalau kata nak guna jangka lukis pun, kita boleh guna apa? Kita boleh guna kaedah yang cikgu ajar tadi. Sambungkan je ni berapa sentimeter, kat sini berapa sentimeter. Kemudian lukiskan daya paduan dia F dekat sini lah. Okay, kemudian ukur panjang penjuru dan hitungkan. Maksudnya panjang ni gunakan pembaris. Okay, guna letak pembaris kat sini, ukurlah berapa panjang tu. Dan yang terakhir, ukur sudut theta guna protektor. Okay. Boleh? Okay, sekarang kita buat. Okay, sekarang kita buat contoh. Okay, ini dah. Okay, contoh kita ambil contoh. Okay, dalam soalan yang cikgu bagi kat kamu. Okay, yang ni. Situasi 4. Dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang tidak berserenjang antara satu sama lain. Tentukan magnitud dan arah daya paduan untuk dua daya 10 Newton dan 8 Newton yang bertindak ke atas satu titik. Sudut antara dua daya tersebut ialah 60 darjah. Okey. Kita nak gunakan segitiga daya ataupun segi empat selari daya. Dua-dua tu mudah sahaja. Okey, cikgu tunjukkan segitiga daya Okey, segitiga daya. So soalan kita seperti inilah lebih kurang dua daya. So kita ada 10 Newton. Kita ada 8 Newton dan sudutnya adalah 60. Okey, kamu boleh sama-sama buat, boleh buat dekat rumah sambil dengan cikgu cakap. Nanti kita tengok apakah hasilnya, sama ke tidak. Okey. Okey, sama macam tadi, ambil pembaris. Okey, ambil pembaris. So kita punya tadi berapa? 10 Newton, ini 60. Apa tadi? 8 Newton. Okey, so 8 Newton. Okey, kita tetapkan skala yang kita nak guna. Okey, so cikgu nak guna 1 cm sama dengan 1 Newton. Okey, so ambil pembaris macam biasa. Ukurkan untuk 1 Newton. 10 Newton, okey, 10 cm. Kemudian kita nak buat kaedah segitiga daya So 60 Newton, 60 Newton pula, sorry. 60 darjah adalah dekat hujung sebelah sini kan. So kita ambil protektor. Protektor kita. Okay, kita tutup ni. Protektor kita letak dekat hujung sebelah sini. Cepat betul lah protektor ni. Okay, kita letak dekat hujung ni. Okay, ingat 60 tu daripada mana? Daripada sifar sebelah sini Okay, sifar sebelah sini. So 60 tu adalah di sinilah. So itu 60. So tandalah 60 kita. Kita ambil balik pembaris kita tadi. Okay, sekarang kita sukat kita gariskan pembaris kita tadi tu sebanyak 60 darjah. Cikgu punya pembaris ni terbaik sebab dia dah ada kat sini kan. Dia dah tunjukkan berapa darjah. Okay, so 60 kan, 60. Terbaik tak cikgu punya pembaris? Okay. So letak dekat sini. Okay. Okay, so berapa? 8. Tak muat lah. Sekejap kita buat semula. Okay, buat semula kat sini. 10. Okay, lepas tu
Dekat hujung ni 60. Okay, cukup. So 8. Okay, 8. Yes. Okay, so dah 8. Okay, alihkan baris kita. So kita ada kat sini satu F. Kita ada kat sini satu lagi iaitu ni berapa tadi? 10 Newton. So 10 cm lah. Okay, so ini 8 cm. Okay, so kan 10 dengan 8. Okay. Okay, 10 dengan 8. Okay, seterusnya kita dah dapat dah tu. Kita lengkapkan segitiga kita. So ambil pembaris. Pembaris cikgu tak cukup panjang. Tidak. Okay, so kalau macam ni kan kamu lihat dia tak cukup panjang. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita kecilkan skala kita. So kamu boleh buat 1 cm bersamaan dengan 2 Newton. So bila 2 Newton bermaksud yang bawah ni 5, yang atas ni 4. So padam balik. Sia je kerja. Okay, so kita punya skala tadi 1 cm bersamaan 2 Newton. Okay, ambil balik pembaris. So bawah ni dia jadi 5 je lah. Sebabnya kita dah buat skala yang baru. Okay, 5. Jadi lebih kecil. Okay, kemudian kita buat 60 darjah. So kat sini 8 kan. So dia jadi 4. Okay, 4. Okay, so tu dah 60 dah. Kemudian kita, okay kat sini 5 cm. Ini adalah 4 cm. Okay, kemudian kita cantumkan. Okay, cantumkan kedua-dua belah side kita. Okay. Kita lukislah. Okay. Okay. So ini adalah daya paduan. So bila dah lukis kita boleh hitung kan berapakah daya paduan kita. So ambil pembaris, letak dekat hujung ke hujung. Okay, lihat kita punya jawapan. So cikgu dapat F sama dengan ni dalam sentimeter dulu So kita dapat 17 perpuluhan berapa tu? 17 pula 7. 7.567 kan? Okey, 7.7. 7.7 cm darablah dengan 2. So kita dapat 7.2 calculator. Okey, 7 darab 2. Okey, 14. 7.7 darab 2. So kita dapat 15.4 Newton. Okay. So sudut dia berapa? Cikgu punya pembaris ni dah tunjukkan 27 darjah. So kat sini tetanya adalah 27 darjah. Okay. Ada 27 darjah. Okay. So maybe jawapan cikgu tak sama dengan kamu. Mungkin lukisan cikgu tak kurang tepat. Tapi cuba dapatkan. So maybe kita punya jawapan tu lebih kurang je. Kalau lari pun sikit-sikit je. Okay, so macam mana? Yang lain? Ada buat ke?
Dah dapat? Adakah lebih kurang cikgu ke? Okey, sementara cikgu tunggu jawapan kamu, cikgu akan tunjukkan pula untuk macam mana kita nak gunakan kaedah segi 4 selari daya. So dia sama, dia lebih kurang macam yang ni yang kita tengok tunjuk tadi. Okey, kita gunakan yang segi 4 daya tu pula. Okey. Masih lagi soalan yang sama iaitu kita ada ini kan 10 Newton, 8 Newton dan sudutnya adalah 60 darjah. Okey, masih lagi sama. So, cikgu masih lagi nak gunakan skala yang sama 1 cm bersamaan dengan 2 Newton. Ambil pembaris sama juga. Okey, so 10 maksudnya 5. Okey, 5. Okey, kemudian sudut kita adalah 60. Yang ni kamu guna protektor Saya guna pembaris ni je sebab pembaris saya dia dah ada darjah kat sini. Okey. So, kat sini kita ada 8, so bermaksud 4 lah. 4. So, sama kita gariskan sampai 4. Okey. So, ingat ini dalam bentuk skala. So, pastikan dia bukanlah 10 ataupun 8. So, kat sini dia adalah 5 dan juga 4. Okey. Kemudian, bila kita dah siap, okey. Okey, kita alihkan sekejap kita punya pembaris. So dekat sini kita ada 5 cm. Okey, dekat sini ataupun dekat sini kita 10 Newton lah kan. Okey, ini kita ada 4 cm dan di sini adalah 60 darjah. Okey. Kemudian dia suruh kita gunakan jangka lukis. Okey, kita tak ada jangka lukis. So kamu boleh gunalah jangka lukis kamu. Okay, so kalau tak ada jangka lukis tak ada masalah. Apa yang kamu kena buat adalah ambil lagi pembaris kamu ni, buatkan 60 darjah juga sebelah sini sepanjang 4 cm. Sebab kita nak buat segi 4 kan. So kita kena gunakan sebab kita tak nak guna jangka lukis. Okay. So kat sini 4. Okey. So kat sini 4. Okey, kita nampak sebelah sana dengan sebelah sini sudah selari. Okey, kemudian kita buat dia kosong balik. Okey, cantumkan yang bahagian bawah ni pula. Okey, sebanyak 5 cm. Okey. Jadi kita nampaklah dia nampak segi 4 selari. Okey. Bila dah macam ni, tak ada masalah. Kita cantumkan. Kita sambungkan hujung ke hujung. Okey. Ini dia macam sikit ni. Okey. So, kurang tepat okey. So cantumlah. Okey, kita guna yang oren. Sorry. Okey, so ini adalah daya paduan kita. Cikgu punya tu kurang tepat. Okey, so kita tengok kat sini cikgu punya darjah adalah 26 darjah. Okey, dan jaraknya adalah sama juga 7 point F-nya adalah sama dengan 7.7 darab dengan 2 cm. So kita dapat berapa tadi? 15.4. Okay. So inilah daya paduan kita. So should be kamu dapat 15.4 Newton pada
26 darjah. So yang tadi kita dapat berapa? 27? 15/4/27? Ni 26. Okey. Lebih kurang lah. Mungkin sebab cikgu punya ni kurang tepat kan. Okey. So yang lain macam mana? Kamu dapat berapa? Ada buat tak ni? Syafiq ada dapat? Azrul? Alia? Syafiq, okey. 12.8. 38.7. Okey, yang lain macam mana? Syafiq gunakan apa? Segi 3 ataupun segi 4? Sejuknya. 12/8. Dua-dua. Dapat jawapan yang sama ya Syafiq? Okey, ada gunakan skala tak? Ada buat skala? Skala kamu berapa? 1 cm untuk 1 Newton ke? Ada kelas kan? Kenapa tak boleh sedang? Ada saya biarkan dia. Okey. So macam mana yang lain dapat ke? Okey, cikgu cuba dulu. Okey, cuba dapatkan jawapan. Kamu boleh comparekan jawapan kamu dengan cikgu dan juga ataupun jawapan kamu dengan Syafiq. Yang lain macam mana? Ada dapat jawapan lain ke? Okey. Tapi soalan ni kamu boleh, okey Alia, okey Aini dapat macam mana? Dapat macam cikgu ke dapat macam Syafiq? Dapat macam cikgu. Okey Syafiq ni kenapa dapat lain? Dapat macam mana ni? Alia dengan Aini ni dapat macam mana? Dapat sama dengan cikgu ke? Ataupun, okey Aini dapat lebih kurang cikgu. Okey. Okey, samalah kan? Yang sama dengan cikgu yang ni, yang gunakan segi 4. Okey. Alia dapat, okey Alia jarak sama cuma sudut. Okey, boleh tak tunjukkan dekat cikgu? Okey, boleh hantar gambar dekat kamu punya Telegram. Mari kita tengok yang mana satu yang apa masalah, kenapa kita dapat yang berbeza. Okey, Azrul macam mana? Azrul dapat tak? Syafiq ni degree sama dengan Alia tapi dia punya F dia tak sama. Okey. Okey, tak apa kelas, tak apa macam ni Okey, tak apa. Mungkin benda ni cikgu kena semak satu persatu lah. Tapi cikgu rasa secara asasnya kamu dah dapat macam mana nak menggunakan kaedah segi 3 daya dan juga kaedah segi 4 selari daya. Yang pentingnya adalah
Yang penting adalah kamu mesti menggunakan skala yang betul. Okey, kedua-duanya mestilah menggunakan skala. Okey, kalau kamu nak yang paling tepat adalah kamu gunakan 1 cm 1 Newton lah, dia lebih tepat. Tapi kalau kamu punya tu kalau kamu punya kalau soalan dia tu terlalu besar nombornya, terpaksalah kamu gunakan skala. Okey. Cuba banyak kali, tak ada masalah. Cikgu bagi tahu kamulah, selalunya dalam exam dia untuk soalan paduan daya ni kan, selalunya dia akan keluar soalan yang kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Okey, dan juga banyak soalan yang selalunya yang berbentuk ini kelas, yang ni, tidak berserenjang. Okey, tidak berserenjang. Kamu boleh cuba buat, okey, cikgu ada bagi satu modul dekat kamu, modul 1A tu, boleh cuba jawab. Okey, contoh soalan yang cikgu kata tadi. Okey, contohnya macam soalan yang nombor 7 ni. Ni soalan nombor 7 ni. Soalan nombor 7 ni soalan selalu ditanya. Biasalah kan, dia macam soalan exam ni soalan nombor 7. Kalau yang atas-atas ni, kalau kamu dapat soalan yang atas-atas ni, soalan yang level yang rendah. Okay, level rendah sederhana lah. Tapi selalunya kalau soalan exam, soalan nombor 7 ni lah soalan exam kelas. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk kita kira daya paduan ni. Tak semestinya kita gunakan kaedah yang sekarang ni. Okay, ini nanti kalau dalam exam kita tak guna kaedah ni pun, sebenarnya kita guna lagi satu kaedah, iaitu kita belajar dalam leraian daya. Tapi tak apa, untuk hari ini, untuk minggu ini, tugasan kamu adalah kamu buat modul 1A tu pada muka surat 1, okey, muka surat 1, muka surat 2 dan juga muka surat 3 dan muka surat 4. Okey, buat sampai muka surat 4 lah untuk minggu ini sahaja. Minggu depan ni kita tengoklah kita belajar macam mana. Kalau ada soalan, ada masalah dengan modul kita, maka untuk jawab, maka kita akan go through modul kita lah. Okey, cuma kat sini cikgu nak bagi hint sikit untuk kira pecutan. Okey, pecutan pedati ni kamu gunakan rumus F sama dengan MA. Okey, sama juga dengan ini, kita nak pecutan pedati kan, gunakan F sama dengan MA. So M, G same lah, G same. So kat sini dia dah bagi dah G same dia berapa. F, daya. So daya, kamu kira paduan daya lah. Kalau kata kat sini seekor kuda menarik dengan daya. So kuda ni 500 Newton. Okay. Menolak pedati. So dari belakang. So orang ni pun tolak juga 200 Newton. Jadi padukan, kira dulu berapa paduan daya dia, samakan dengan MA dan kamu akan dapatlah berapa A. Okay. So itu sahaja untuk hari ini kelas, untuk satu minggu sekali je kan. Okay. So minggu ni siapkan sampai muka surat 1 hingga 4. Nanti kita akan bincangkan lagi minggu depan. Sekiranya ada masalah macam biasa, boleh tanya je dekat grup kelas. Okay, make sure jangan lupa isikan kehadiran. Terima kasih untuk kelas hari ini. Okay, Assalamualaikum. Taklah, aku masuk dalam faedah.